Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi malam 28 Mac 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Tumpuan berita, Sarawak mampu menjadi pengeluar tanaman brokoli dan kembang kol susulan kejayaan plot eksperimen di Pusat Penyelidikan Pertanian Semenggok. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, brokoli dan kembang kol itu ditanam oleh sekumpulan penyelidik dari Jabatan Pertanian Sarawak. Jelas beliau, tanaman itu lebih segar dan mungkin lebih baik daripada yang diimport dari China dan Australia, sekaligus membuka potensi besar untuk Sarawak mengeluarkan sendiri tanaman tersebut tanpa perlu mengimport dari negara luar. Semasa mengunjungi Pusat Penyelidikan Pertanian Semenggok pada Ahad, Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Asli dan Pembangunan Wilayah itu menambah, benih brokoli itu diambil dari Taiwan dan Jepun di mana ia dapat dituai dalam 75 hingga 81 hari setelah disemai. Manakala untuk kembang kol pula, benih ia diperoleh dari tempatan dan Taiwan dan hasilnya boleh dituai dalam tempoh 69 hingga 90 hari. Berita seterusnya, Sadong Jaya bukan sahaja kaya dengan nilai sejarah, seni kraf dan kepelbagaian budaya, malah masakan warisan juga boleh menjadi aset kepada tarikan produk pelancongan baru di kawasan tersebut. Menurut Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri, pertandingan masakan warisan Sadong Jaya yang diadakan bertujuan mengenal pasti produk baru yang akan memberi nilai ekonomi sekaligus dapat memberi peluang kepada penduduk setempat untuk menjana pendapatan. Pengetahuan semua juga, pertandingan masakan warisan ini bukan diadakan sekadar untuk mencukil bakat peserta, tetapi sebenarnya bertujuan mengenal pasti produk-produk baru yang akan memberikan nilai ekonomi kepada seluruh penduduk di sini. Seperti yang saya nyatakan tadi, ianya untuk menguangkan atau to monetize bakat dan kemahiran yang ada pada diri kita untuk dijadikan sebagai hasil yang boleh menjana pendapatan dan ekonomi bukan sahaja untuk diri tetapi seluruh masyarakat dan komuniti yang akan merasai limpahan manfaat ekonominya, insya-Allah. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program final masakan warisan Batang Sadong di Sadong Jaya pada Sabtu. Beliau yang juga ahli Parlimen Batang Sadong menambah, dengan penambahan infrastruktur yang telah dan akan siap nanti, Sadong Jaya bakal tersenarai sebagai sebuah lagi destinasi ekopelancongan di negeri ini yang mesti dikunjungi. Sebab kami dengan Yang Berhormat Insinyur Aidil, kami bekerjasama melalui IRSDA di mana kita telah merancang, telah pun diutarakan kepada IRSDA untuk menaik taraf kawasan kita di mana kita tambah infrastrukturnya supaya ada ikon, tinggal kita nak menambah lagi ikon-ikon yang setanding dengan yang boleh kata orang setanding dengan tempat-tempat lain, dan insya-Allah ia menjadi tempat tumpuan untuk orang akan datang ke tempat kita dan adalah pakir kita tunjuk. Antara projek Quick Wins pelancongan yang telah diluluskan oleh agensi pelaksana adalah seperti tertera. Manakala beberapa lagi projek baru di bawah pembangunan pelancongan, agensi pembangunan wilayah bersepadu Samarahan IRSDA adalah seperti berikut. Selanjutnya pula, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM, cawangan Oya Dalat bakal memiliki pejabat baharu apabila ia siap pada November 2021. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, pejabat baharu itu terletak di tingkat 1 bangunan Galeri Warisan Melanau Oya. Bercakap semasa mesyuarat agung PERKIM cawangan Oya Dalat di Dewan Masyarakat Dalat pada Sabtu, Datuk Seri Fatimah turut mengingatkan ahli PERKIM mendaftarkan diri untuk vaksinasi memandangkan Sarawak memerlukan 80% penduduknya divaksinasi untuk mencapai imuniti kelompok. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Fatimah telah menyampaikan cek MRP kepada 5 penerima seperti tertera. Manakala di Kakus, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Sarawak Datuk John C. Ketayai telah mengadakan tinjauan keempat tapak projek transformasi luar bandar RTP
dan meninjau sebuah rumah panjang di Dun Kakus. Dalam lawatan itu juga, Datuk John CK turut melawat dan meninjau sendiri permohonan tuai rumah Liung untuk menembok tanah di tapak rumah panjang Liung, Jalan SK Iban Union, Sungai Arif. Keempat-empat projek itu menggunakan peruntukan RTP tahun 2021. Di Piasau pula, berucap semasa sambutan Hari Air Sedunia di Kampung Pulau Melayu Miri pada Sabtu, Menteri Muda Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, sumber air seharusnya dipelihara. Adun Piasau itu menambah, setiap lapisan masyarakat perlu melindungi sumber air untuk manfaat generasi masa depan. That water should be there for us to stay healthy. Yeah, and this is important. As you all know lah, yang air dah. Kalau tidak ada makan, you boleh okay. One day you okay. Kalau tidak minum one day you tak boleh. Oh, getting very thirsty. People survive on the sea very often. A week tak ada air, tak ada makanan. But air, yes. They depend on rainwater. Sementara itu, Jurutera Bahagian Miri, Hiu Si Tien, menyifatkan sambutan Hari Air Sedunia yang bertemakan menghargai air sangat tepat dan perlu diuruskan dengan sebaik mungkin bagi memastikan sumber semula jadi itu dapat digunakan untuk kehidupan seharian manusia. Berikut pula di Daro dengan ketua-ketua masyarakat di situ diseru untuk memainkan peranan menyampaikan kesedaran kepada penduduk betapa pentingnya menjaga sumber air daripada tercemar. Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi menegaskan kesedaran dalam kalangan masyarakat perlu kerana sumber air yang bersih sangat penting untuk kehidupan manusia. Sehubungan itu, katanya, Kampung Pangtre, Daro sangat bertuah kerana dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Air Sedunia 2021 peringkat bahagian muka yang turut diadakan serentak di seluruh dunia pada Sabtu. Walau bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat begitu ramai ketua-ketua masyarakat yang hadir pada hari ini dan saya percaya bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh menjadi jurucakap kepada masyarakat di komuniti masing-masing untuk menyampaikan mesej yang tersirat di sebalik program sambutan Hari Air Sedunia yang kita adakan pada kali ini sebagaimana yang disebutkan oleh saudara Faizal Suki tadi. Dan alhamdulillah saya melihat bahawa Kampung Pangtre ini selalunya beruntung kerana sebagaimana yang disebut tadi, sambutan Hari Air Sedunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, ia adalah satu sambutan yang antarabangsa sifatnya, sambutan yang global. Seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini menyambut Hari Air Sedunia ini. Berucap semasa sambutan Hari Air Sedunia 2021 peringkat bahagian Mukah di Daro pada Sabtu, beliau berkata, kempen kesedaran menghargai air mesti dilakukan secara berterusan supaya masyarakat sentiasa sedar pentingnya memelihara sumber air. Manakala di Pakan, adunnya Tan Sri William Mawan Ikom mengajak rakyat terus menghargai dan menjaga keselamatan sungai sempena Hari Air Sedunia. Ujarnya, peranan masing-masing sangat penting, terutamanya dari aspek mengekalkan kebersihan sungai dan perlu menjadikannya sebagai tanggungjawab bersama. Hari Air Sedunia untuk mereka kesedaran, mereka tinjau, mereka terti buat hidup kita. Anang kalau nampayak ke air, anang kalau nak berbahasa dia, anang kalau nak ada atur, nak ada cara ninjau, lalu kita tu beri petara. Bercakap semasa merasmikan sambutan Hari Air Sedunia di Rumah Nyuka, Ulu Sarike pada Sabtu, beliau juga menambah kepentingan sungai perlu dilihat secara menyeluruh termasuk aspek pembangunan dan industri pelancongan. Sungai itu besar erti buat hidup kita, buat environment kita, mansang kita, lebih lagi kita beranau bersih, beranau ke dagang temuai kita, orang temuai kia kita bisik na kawal ngau tourism industry. Jadi kita itu kita bisik tourism lebih hari sekedar menua kita pakan tu, hari seginya yang mesti dipandang. Nyalai anang mandang dari segi sungai semata-mata, air semata-mata. Nanti utainya dah bersih, kita itu bersih, semua orang ngeri kak menolong, babas kita, angin kita bersih, hanya tahu ngirian kita enggak mansang
tingkat ketinggi agri Datuk. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my, dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.